Hai, selamat kembali lagi ke dalam podcast NJ ataupun lebih dikenal sebagai Borak NJ lah. Aku actually tak berapa setuju sangat dengan podcast NJ tu. So aku mungkin akan tukar kepada Borak NJ lah. Sebab podcast tahu lah, aku tak berapa nak kenal dengan podcast cara ni. So hari ni kita akan membincangkan beberapa topik. So hari ni aku pengurusi je, okay. And then mungkin kita akan serah kepada Mai lah. Mai ada benda yang nak dibincang ataupun mungkin ada benda yang nak dicakap lah. Okay, nak dengar tak? Aku semua dengar okey kot. Macam biasa, kita masih dalam zaman cowboy, okay. Kita masih dalam zaman. So hari ni 2024. So hari ni kita ada Jang, aku Afif, Maira dengan Syuk. Last week shoot tak ada. Last week kita shoot. Last week shoot tak ada. So minggu ni shoot ada. Kak Rifa masih pantang. Kak Rifa 25 bulan 5 dia akan masuk lah, insyaAllah. So insyaAllah bulan 5 ke bulan 6 kita akan bawa Kak Rifa lah. Penampilan yang penampilan pertama, dan mungkin kita akan tanya lagi. Kita akan tanya apa yang Kak Rifa buat semasa pantang, dan mungkin kita dapat belajar ilmu sikit ke apa. Okay, so let's go. Kita pergi ke topik yang pertama untuk dibahaskan, atau bukan nak bahaskan, untuk saya sembang gitu-gitu je aku. Okay, so Maira silakan lah. So hari ni kita nak sembang sikit lah pasal zaman-zaman universiti. Pandang kamera bang. Nak, aku tak nak pandang kamera. Tak nak famous sangat. So zaman-zaman universiti tu, so tak kisahlah zaman korang tak duit semua. So untuk pengetahuan korang, gap aku, gap saya dengan dorang beza kita gap beza 5 tahun. My gap beza dengan diorang berdua 4 tahun kan. Diorang 26 dan my still 22 and shoot 28. Yes, 28. So beza, mungkin zaman uni diorang berbeza, lifestyle uni diorang berbeza dengan zaman uni my berbeza. Sebab I'm 19 masuk uni. So 19 masa tu korang dah kerja kan. So mungkin beza kot. So kita akan sembang sikit lah zaman-zaman universiti yang best, yang tak best, semua tu. Zaman hantar assignment semua tu. So degree ke diploma? Diploma lagi. Sama aku lah, diploma je. Oh, Afif diploma. Diorang dulu degree. diploma lah. Diploma je kan? Diploma. Jang degree. Adalah diploma. Mesti takkan skip tengok degree. Diploma. Yalah, of course ada degree, ada diploma. Jangan pandai lah, tak ada. So mana kertasnya? Oh, di sini ada jangan di sini. Kita je fokus center, tak ada yang tekan cover. Kertas mesti ada meja. Benda tu normal, letak ke. Tak cakap pasal apa. Okay, hari ni nak tanyalah pasal zaman korang diploma. Sebab kita semua diploma. So Jang, back to your diploma life. Kalau diploma betul? 3 tahun. 3 2.5. Jang special tak tahu kenapa. 2.5. Tak, first batch dapat 2 tahun setengah. First batch dapat. Tapi dia 3 tahun. Sebab memang dia punya guideline dekat uni tu memang dia ada yang asasi tu kan. Asasi tu setahun kan, budak pandai kan. Dia singkatkan daripada 3 tahun kepada 2 tahun setengah. Kalau macam yang sini yang dulu dia kan ada 6 sem. So lepas batch kita, yang batch kita adalah first batch yang batch dengan 5 sem. Oh, Jang UiTM apa? UiTM apa? UiTM Kota Sembarangan. KS. So tahu dah. Tapi Afif 3 tahun kata first batch Jang 3 tahun. Afif dulu UiTM Lendu. Kau kalau siapa yang tepi jalan tu? Kau ajar. Kau ni tepi jalan ke kata? Tak adalah, tak. Afif kan research. Ya. Aku dekat College Teknologi Antarabangsa Cybernetik. Mandi siap aku nak mengaku college tu. Kenapa malu? Itulah yang menghasilkan awak segulung. Banyak staff kat situ ni. Ya, banyak staff lah. So siapa student KTC? Syuk UiTM Permata Pauh Pulau Pinang daripada tahun 2011 sampai 2015. Permata Pauh. Jauh Syuk pilih. Biarlah dia. Sentiasa di perantauan. Oh, sebab dapat tawaran kan? Bukan korang yang pilih kan? Semua tu. Lah, swasta. Yang aku pilih dekat tepi jalan ni. Pilih, Mai dapat tawaran. Mai pun swasta kerajaan lah, half-half. Aku fully College University, sebab ada college depan kan. College University Islam Antarabangsa Selangor. Kuis. Dia geng-geng Ustaz Don. Alah, punya apa bising ni? Aduh. Oh, nak borak lah. Sorry lah, bawa bengkel. Cerita pasal Ustaz
benda ni kan, aku pernah pergi Seminyak masa zaman U. Lepas aku jumpa dia dekat tempat Seminyak. Atas quiz je tempat tu, dekat lah dengan quiz cerita dia. Seminyak. Dia lah cerita pasal Ustaz John. Ini apa? Ini orang nasi rumput tu. Orang kira buat apa ni anti klik lah. Okay. Macam mana zaman korang siapkan assignment? Adakah korang sejenis yang siapkan assignment awal minit ke, ataupun sejenis yang siapkan assignment bila dah deadline tu baru malam tu siap ke, ataupun seminggu sebelum deadline, ataupun dah bagi assignment terus prepare, terus buat group, terus macam tu. So macam mana? So kita boleh mulakan dengan Jang dulu. Jang, so macam mana assignment kau? Kalau macam saya lah, saya kalau untuk macam saya jenis yang tak nak yang last minute lah kira dia, tapi taklah terlalu awal sangat. Dia macam dia kiranya macam due date tu kena 2 minggu. Masa tu baru saya akan siapkan lah benda tu. So memang last minute tu pernah juga siapkan, tapi dia akan rasa stres lah. Memang student kebanyakan dia akan buat last minute je. Memang betul kerja last minute. Tapi dia punya kita akan rasa macam ada was-was. Betul ke tak aku buat, macam takut ada something yang akan tertinggal. Macam dia quality dia tak elok ke. Yang tu lah yang kena consider juga benda tu. Sebab aku betul lah siapkan kalau boleh awal lah. Tapi kalau ni paling yang lambat tadi tengah-tengah. Kau borak macam Dia borak apa cakap? Jam borak dengan mentor dia. Borak dengan orang. Kata macam kita pandang dia borak dengan siapa? Jam layan viewers. Dia care dengan viewers kita. Dia care dengan viewers. Aduh, video tak berapa baik. Minta maaf lah kalau ada kekurangan daripada segi audio sebab bawah bengkel. Tak apa. So, macam Afif. Afif. Sudah. Malam banget. Nak cakap macam bunyi bawah. Pakcik diam. Malam pula. Last minute lah ni. Aku kadang ada yang buat on time, ada kadang last minute. Kadang aku buat awal, kadang last minute. Tapi mostly last minute Tak ada lah. Last minute. Saya pun last minute senang tu. Sebab dia actually aku sebenarnya bukanlah nak puji, tapi aku tahu aku punya timeline aku bila patut buat, bila tak patut buat, bila aku boleh tahu benda ni. Bukan boleh tahu, aku boleh agak lah. Macam aku agak-agak lah bila kau rasa kalau kau start malam ni, agak-agak kau boleh siap go apa. Aku boleh gyro. Mesti siap dalam lingkungan tu. On time lah. Dia depends kan. Depends Simon lah. Tengoklah kalau macam assignment tu banyak, takkanlah kau nak buat malam ni. Saya seorang tak mustahil kan. Dan susah. Susah. So kau tahu benda ni macam tak tahu benda ni boleh lagi, benda ni boleh buat benda ni malam esok malam. Depend pada tahap kesukaan. Tengok lah. So kalau kau rasa benda tu senang, aku kadang buat lewat lah. Kalau benda tu susah, aku akan buat by step by step. Aku akan buat berperingkat macam tu. Shoot biasanya depend pada jenis assignment tu. Biasanya kalau ada dua, assignment yang teori dengan praktikal. Sebab kita student engineering biasanya buat kerja last minute. Sebab last minute tu akan lebih jadi kreatif lagi. Dia idea datang curah-curah tadi. Yang tu boleh diguna pakai untuk bukan praktikal pada satu tu. Teori? Untuk teori punya lah. Sebab kita akan cari secara detail dalam buku rujukan semua tu. So kebiasaannya last minute dalam 2-3 hari sebelum hantar assignment tu, time tu lah baru kita akan nak buat semua untuk refer buku, pergi lab library semua. Untuk lelaki. Itu normal lah untuk lelaki. Ya, normal kan untuk lelaki. So biasanya yalah. Perempuan pun ada je lah minit. Ada je, tapi biasanya kebanyakan aku braces tak kebanyakan lelaki kan. Memang akan buat last minute. Aku tak setuju. Kenapa? Perempuan Ada dapat debat tak ada pengalaman ada. Pengalaman dengan perempuan. Ya, memang ada kawan main pun buat last minute. Ada je segelintir kawan-kawan aku. Tak semua kan segelintir. Biasanya untuk group assignment ni kau akan stick pada satu group ataupun kau sentiasa tukar-tukar? Tukar. Sebab kan Mai pernah cakap setiap sem baik perlainan kawan semua tu. So dia setiap sem akan lain-lain kawan. Gila kau siap. Sebab macam lupa Mai Mescom. So budak-budak Mescom ni takut tu dia macam korang mesti tahulah budak-budak Mescom macam banyak kelompok.
So even di UiTM lagi lah bersepah kelompok. So kadang dia depends lah pada SEM tu. Kalau macam rasa, sebab dia tengok assignment juga. Kalau macam assignment susah, pergilah grup budak pandai. Kalau assignment macam senang-senang, macam grup lah member-member kita lah, macam tu. Diorang pun pandai cari grup macam tu lah. Kadang lelaki, kadang-kadang aku pernah semalam cerita dengan Jan, pernah dikeluarkan dari grup. Bukan dikeluarkan, dia macam ditendang dari grup. Sebab? Tak, bukan. Tak adalah. Dia macam ni, masa tu SEM 2. So grup tu tak silap Mai dah lupa sangat, tapi tak silap Mai kena ada 7 orang. Lepas tu semua dah set up. Aku patutnya masuk grup dorang ni. Okay, aku patut masuk grup dorang ni dengan kawan baik aku, sebab masa SEM 2 Mai ada kawan baik. So SEM 3 dah tak ada kawan baik. Tak adalah. Masa SEM 2 Mai rapat dengan seorang ni. Lepas tu dia memang rapat gila lah, sebab kita orang satu rumah. Kita dulu Mai duduk asrama. So kita orang satu rumah. Maksudnya asrama kita satu rumah. So dia lah housemate, dia lah classmate macam tu. So memang rapat lah macam tu kan, pergi kelas sama-sama semua tu kan. Lepas tu tiba-tiba patutnya kita orang dah deal kita orang masuk grup ni, tapi tiba-tiba dia nak ambil orang lain. Aku pun marah lah, aku pun amukan lah, aku pun ngamuk lah kan macam tu kan. Lele kawan aku memang ngamuk. Lepas tu kita pergilah jumpa lecturer tu yang ada masa untuk melayan kelainan kita orang. Lepas tu kita orang mengadu lah kat dia, kita orang tak cukup kumpulan semua bla 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 kan semua tu. Lepas tu dia macam mana, kita orang cerita lah detail semua, macam tak boleh tak cukup kumpulan pula semua tu. Lepas tu cerita detail. Lepas tu dia kata okey tak apa, korang boleh buat 2 kumpulan. Markah kita orang paling tinggi. Sebab masa tu presentation je, ada report pasal presentation. So markah kita orang adalah yang tinggi, tapi kita orang paling tertinggi lah untuk full mark, markah full mark. So ada yang bawah tu, dia bawah sikit lah macam tu, guru pandai macam tu. So macam bangga di situ. Menyesal dia orang. Menyesal tak ambil kita orang, tak gunakan otak aku. Ya, macam tu lah. Sedih. Sebab ditendang macam tu. Inilah So produk alumni. Alumni quiz So siapa yang kawan Mai yang Shame tengah on dari you. grup tu? Shame on you. Shame on you. Macam mana tu? Sebab kena reject. So korang tak ambil tu, kalau tidak boleh markah tinggi. Tapi itu je lah. So dia punya pengajaran korang janganlah Tendang last minute. Kau ingat aku apa? Nak cari grup balik. Tahu susah masa tu nak kena cari grup balik. Kita kena terima lah, ahli kita sadingkan lah. Sebab diorang nak macam biasalah, guru kan member-member je kan, akan ambil member-member macam tu. Sebab masa SEM 2 kan Mai tak adalah gaul sangat sama, ada just kawan rapat macam tu je kan. Lepas tu diorang nak ambil member je lah. Okay, sedih gila cerita. Aku geram sebab masuk. So, apa sedihnya ke? Jam dah Jangan apa? pasal grup assignment? Pasal group assignment semua. Tapi sebenarnya dah cerita yang pasal Dia akan tukar-tukar ke apa? Jam ada akan tukar atau apa? Okay. Okay. So Afif, macam mana? Stick satu group. aku bertukar juga, tapi banyak kan aku baca ada A, B, C kan. A, B, C, tapi aku more to A lah. Tapi aku kadang pergi ke B, kadang pergi C, kadang pergi B, pergi A. Tukar tidak cerita. Tapi mostly banyak dia ni banyak A. Gang lah. Aku tak nak mention lah mana. Mungkin dia ada tengok video ni, atau tak mungkin korang ada tengok lah. Okay. So macam Syuk, macam mana tak? Sama macam Afif juga. Tukar-tukar member. Kena layan sama adil lah. So korang lebih prefer perempuan semua ke ataupun lelaki semua, ataupun nak campur-campur? Campur kot macam Mai. Sebab meskom kita tak banyak. Bukan tak banyak tapi kita lebih kepada presentation. Setiap hari ada presentation. Macam course lain akan ada yang macam akan ada hari yang ada presentation kan semua kan. Tapi macam meskom kita orang setiap hari tutorial ke kuliah ke semua ada presentation semua tu. So cerita pasal presentation, sorry lah dari topik. Cerita pasal presentation, aku ada kawan aku yang first untuk presentation Kena buat video pada depan. tak malu. Untuk first presentation meskom dia present. Sorry lah, aku tahu siapa kau. So dia present. Apa dia? Aku tahu siapa kau. Memanglah aku tahu siapa dia pada dia. Kita tak tahu. Dia tahu siapa dia. So dia present, dia pandang belakang tau. Semua gelap-gelap macam tu lah. Kenapa dia simpan Sebab dia malu. Sebab present membelakangi audience. Dia bercerita sampai pada belakang. Dia tak rasa benda tu belakang macam kita tak gelap. Serius lah. Serius. Dia
Dia perempuan lah. Dia aku rasa tak mustahil sebab dia mungkin apa introvert. Dia introvert. Tapi Saya itu juga pernah mengalami situasi macam tu. tapi introvert tu terlalu teruk sebab sampai kena belakang. Itu dah. Kita tak sedar. Kita present kita tak sedar sebab kita nervous. Kita tak. Ya, tapi dia sedar kan yang dia pada belakang. Dia tahu. So lecture macam pandang lah depan. Lepas tu dia duduk pandang belakang. Kita orang gelak-gelak lah. Macam tu masa tu Mai tak rapat dengan dia kan. Lepas tu dia duduk pandang belakang. Present semua kena bash lah masa tu lah. Tapi sekarang dah start sebab masa sem 1 tau. So biasalah awal-awal lagi kan. Lepas tu Meskom pula tu kan budak-budak ni yang kuah-kuah lincah-lincah semua tu kan. Yang tu. Lepas tu dia pula jenis introvert. Macam bermula dia macam tak bergaul sangat macam tu. Lepas tu dia pandang belakang. Aku macam kenapa Mina dia pandang belakang macam tu lah. Lepas tu lama-lama dia dah start lah boleh cakap depan sebab kan present depan kelas kan. Kalau cerita dengan kawan boleh lah. So lama-lama dia boleh pandang depan ke dia pandang tepi tu? Mula okay dia start mula pada belakang. Lepas tu dia nak ada present tu dia tarik kawan. Dia nak ada orang sebelah dia. Lepas tu dia bercakap yang orang tu pun tak. Orang macam siap tak tepi yang tepi tu. Tu macam kelakar lah juga mula. Lepas tu lama-lama baru sebab kita orang Meskom dia bukan present dalam kelas je. Kena present tepi tasik tu kau kena pernah tengok basking? Macam tu kan basking. So kau present kena tarik audience. So kita sampai tahap macam tu kita buat outdoor tu sem 3 ke sem 4. Nak tarik apa? Kau nak cakap apa? Kita orang present pasal sesuatu, buat game, ada game. Maksudnya itu assignment kita orang lah. Kita orang kena cari satu topik, kita orang kena create game dan beli hadiah kalau untuk tu. So maksudnya kita orang kena tarik apa-apa macam berceramah, bercerita pasal topik tu. Lepas tu tarik lah siapa yang nak main. Tengok have fun macam mana kita boleh carry diorang. Macam tu. Macam tu kita orang punya tu lah. Sebab tu lah aku tengok aku cakap sebab yes aku dah lalui benda yang lebih teruk pada tu. Macam tu. Kalau macam lecturer aku, kalau aku basic yang ke screen tu dia akan automatic dia touch dia macam ni. So automatic. Sebab aku tak sedar sebab jadi kita nak tengok apa yang belakang tu. Kita tak sedar yang badan kita nak pusing dia pun pusing balik. Oh tak, itu mungkin sebab kita nak baca slide. Dia tak ada apa-apa pun. Dia memang automatic. Dia tak first present adalah dia cerita pasal diri. Lepas tu dia tiba-tiba pusing balik cerita pasal diri. Tak kalau present ke apa ke kita tak apalah boleh baca slide ni. Tak ada apa-apa dia yang intro ice breaking. Masa tu ice breaking. So dia macam tapi ice breaking kat depan lah bukan kat tempat duduk kan. So bila ice breaking lepas tu dia pun pandang belakang. Kita pun gelak lah kenapa dia pandang belakang macam tu lah. Aduh. Begitulah cerita dia. Dan sangat memerah. Sorry lah sebab aku cerita banyak. Orang memerah lah kita tukar. Banyak tu pengalaman-pengalaman pelik, memalukan, aneh yang berlaku sebelum my first belajar yang jauh dari parents. Okay. So apa tadi Afif dah bagi tahu ke? Apa tadi? Laki perempuan. Laki perempuan. Prefer mana? aku campur. Campur Tapi banyak lelaki juga. Tapi ada juga perempuan. Macam campur lah. Kenapa prefer campur? Sebab bagi aku dua jantina ni mempunyai dua pemikiran berbeza. Kalau satu jantina je, kalau satu jantina pemikiran dia situ je. Itu je. Kalau dua jantina ni dia ada seorang macam ni, seorang macam ni. Faham? So dia lebih kreatif lah benda tu jadi. Sudah ada idea-idea. Kalau main campur. Tapi aku tak kata kalau satu gender saja satu kumpulan salah, tak, dia tak salah. Tapi aku nak dia lagi banyak idea. Tapi jangan Kau dah potong aku kali tau. dengan aku kira. Okay. How saja? How dia potong banyak Tak, itu kan sebab main cerita. Sebab memang teman, sebab cerita je lah. So aku dan dia dah stop pasal aku dah cerita. Pasal dia sambung lagi tu. Maksudnya potong Itu kan. aku punya style cerita. Tak adalah. So memang main apa out of topic lah sikit. Okay. Betul. Pasal 1, 2, 3, clap. Aku dah belakang tadi. Apa yang nak cakap tadi? Demi ada lupa je. Apa? Yang pasal jantina tu kalau main dua kot sebab kita kan kalau duduk asrama kan. Dia yang tak siap, kita boleh pergi bilik orang tu. Kita boleh discuss sekali. So macam tak adalah kan kalau pergi dengan lelaki perempuan kalau yang duduk asrama memang kita orang sem 1 sampai sem 5 sampai sem 5 duduk asrama. So duduk asrama kalau kita nak discuss pasal assignment tu kita kena keluar. Faham tak? Kena keluar maksudnya habis kelas kena lepak taman macam tu. Tak boleh nak sebab asrama quiz kan lagi-lagi quiz kan. Asrama lelaki dengan asrama perempuan terpisah. Macam tu. So depan tu je. Tak jauh pun. Tak jauh pun. Tapi sebab
Yelah malas lah nak lepak taman ke apa kan kita balik kelas nak balik. Tu lepas tu kalau lepak dengan perempuan kan macam boleh free hair ke apa ke sembang malam ke tengah malam sampai lepak pagi ke kan. So macam tu lah bagi point mind lah macam tu. Macam selesa lah lagi selesa. Macam lelaki ni sekarang boleh bosa. Laki-laki kan. Kalau macam shoot pula macam mana? Shoot biasanya campur sebab dia boleh combine dia yang perempuan biasa kreatif, mudah buat kerja. Betul, sebab perempuan kalau semua lelaki dan diorang lebih prefer buat kerja tu macam nak sampai ke didik je. Straight forward dia tak ada. Aku pernah ni group dengan lelaki semua. Diorang kata dah boleh start dah kita assignment. Tak apa, lama lagi. 3 hari lagi nanti boleh. 1 hari tu boleh buat kan. Aku macam okay lah tak apalah tu boleh. Tapi kalau macam perempuan dia ada sense yang diorang nak buat kerja tu awal. Yang tu yang best bila dicampur dan idea diorang memang power. Korang masih ingat tak kawan-kawan SMA korang? Memang ingat. Main ingat lah kot sebab tak lama So siapa yang tengok ingat saya tak? Tak ingat tak apa. Terus kata kau lah kita ingat ke tak? Sebab mungkin Mai akan promotekan orang. So diorang kena. So ada nombor lagi semua tu. Semua lah satu kelas. Baru je. So Baru lagi budak-budak tinggal you. budak-budak college. Humaira budak-budak college still contact. Kontak semua kontak. Contact ya. Tapi Aku depends tak lah. semua. Oh tak semua Aku kontak budak college. Adalah beberapa tapi tu pun jarang. Terserempak ada. Tapi Lepak pun dah lama dah. Saya dah lama tak keluar lepak dengan orang. Sebab Mai Sebab aku budak-budak sini je ni. Tapi sebab Mai jenis yang macam depends lah kan. Macam kalau kita yang toxic aku tak safe lah nombor. So tak safe tak dengar macam tu lah. Macam tu. Yang kau tak suka tak safe lah macam tu. Tak semua budak kelas kau safe nombor kan macam tu. So Yang ada mana rapat, yang mana rapat, yang mana pernah satu grup mesti akan safe nombor macam tu lah. Sebab kadang-kadang kita grup ni tak ada yang orang kita rapat pun. Ada yang macam kita macam loncat je grup. Kadang-kadang dia kalau kos kalau kadang-kadang tu rasa tak ada yang subjek yang campur kos. Kan grup kan berpecah kadang-kadang kita dengan apa cara. Dia ada group ABC lepas tu dia combine. Ya. So kita adalah sebelum orang yang pernah satu grup even kos lain ke apa tak kenal macam tu. Buat assignment gitulah. So pernah tak zaman you korang macam tak ada duit ke apa ke? So korang apa solution yang korang buat? solution dia curi nasi kat kedai mamak. Curi nasi macam kau curi. Sorok laut. Sorok laut. Oh, Sorok laut dah juga ya. Serius aku nak ngobrol je. Betul. Oh ya, kan? Tapi aku insaf dah. Tak Yelah macam mana macam tapi aku bayar lah yang tu. Kantoi. Oh, Sebab kantoi. tapi macam mana sih? Aku baru nak cuba tapi tak apalah akak tak nak cerita pasal ni aku buruk baik. Tak apalah. Okay. Pengajar. Itulah cerita dia. Yelah macam mana. Tak dia dekat. Okay. Tapi pernah tu je lah. Macam mana? Aku pernah merasa kesusahan pada waktu belajar lah. RM5 satu minggu. Oh, RM5 tu wow. Macam tu. Satu. 1 hari RM1. 5 hari lah 5 hari. Satu hari RM1. Makan Maggi. Roti canai topping. Oh. Air kosong. Roti canai bukan semua. Aku akan makan tengah-tengah hari. Balik kelas Cover pukul pagi 2, sampai 3 sudah akan cover lah. RM5 satu hari. Satu hari RM1. Roti canai RM1. Kosong kan? Kosong. Kosong je lah RM1. Minum ais kosong. Kenapa zaman tu memang tak ada duit dah? Habis. Masa tu aku ter-overdose guna duit. Overuse sebab Salah kau lah. bukan salah aku. Assignment tu memang banyak perlukan print. Assignment. Print saja dah RM60, RM80 aku guna. So, Print. banyak. Kan Assignment. untung ke duit satu. Kerja-kerja tak, ini personalnya kerja. Tetap bagi situ. faham. Lepas tu campur dengan ada aku tersilap print apa semua. Aku dah print hitam putih, lepas tu tiba-tiba dia kata nak colour. Tambah kos lagi. Aku dah makan duit banyak lah itu. So, tinggal RM5. Sekali tu je lah. Aku boleh nak minta kat mak aku tapi masa tu segan lah dengan mak kita. Aduh yelah. Sebab Asyik minta duit dengan mak. Sebenarnya tu lah. So RM5 satu 5 hari lah best lah. Sebab hidup lagi. RM5 satu minggu. Satu minggu kan RM1 satu hari. So jam. Kira 5 hari lah, tak sampai seminggu pun 5 hari. Yang hari-hari selepas tu ada aku tak makan sehari macam tu lah. Makan sehari dia ambil bilik. Itu yang sedih lah, tak ada sedih pun. Biasa je.
Masalah tu kan. Sekarang pun kau pakai juga. Sama. Sekarang ada kerja kan. So Jang macam mana? Ada? Tak ada duit? Sebab pernah ada situasi macam tu bila assignment dia nampak kan. Walaupun Jan balik rumah hujung minggu, tapi ada masa tu Jan kena stay weekend, memang tak balik rumah lah. Memang kena struggle juga, sebab kalau nak minta pun macam aku cakap memang segan sikit lah kita nak minta kan. Dah besar. Dah besar kan. So Jan akan jatuh lah. Kalau macam mak bagi 80 seminggu, so satu hari tu Jan akan spend tak limit daripada tu. Tapi pernah sekali tu over limit sebab print assignment banyak. Benda biasa. Saya punca dia memang banyak. So tinggal berapa ringgit je dalam purse. Memang ada 2 hari lagi untuk balik rumah. Memang kena struggle masa tu. Macam Tengah malam kau makan. Macam diorang kan, korang kan macam ATM okey lagi lah government. Aku swasta dia. Swasta suka makan duit. Aku makan duit. Selagi boleh ambil. Walaupun aku ambil PT je. PT Tapi ada. assignment dia kadang guna banyak macam. PT dia untuk cuma awal sem je. Kalau macam hujung sem kita takkan, PT takkan tak sampai satu. Dah habis lah. PT aku dapat 100. Balance. Lepas tolak semua. Betul Mai lah. pada 100 untuk balance. Itu je. Oh, korang solat semua. Sebab swasta. Swasta banyak makan Dia banyak. macam kalau ni cerita pasal PT tadi dia macam kalau Mai punya tu Korang banyak yen. tengok Tak ada PT. Baik cash lah. tengok Ada PT lah. Ada PT. Ada PT. Tak ambil PT tapi ada PT. Ya. Okay. Yelah kaya kan. Tak, dia macam kalau kita orang tengoklah yuran kos kau berapa. Macam yuran kos Mai 18,000 je untuk Mescom. The whole 18,000 the whole sem lah kan, sampai praktikal kan. 18,000. So Mai dapat 15,000 sahaja untuk PTPTN. So tak cukup lah untuk cover 18,000 tu kan. So setiap sem Mai akan dapat separuh. So kena guna duit parents sendiri. Sebab dia kata slip gaji bapa aku tak cukup untuk maksud dapat penuh lah macam tu. Tapi kawan Mai dapat 21,000. Full penuh 21,000. So bila 21,000 setiap sem dia tak payah bayar. So PTPTN akan bayar bersih. Tolak daripada tolak bersih. Tapi bayar nanti. Tu bayaran nanti tu dia lebih daripada aku lah maksudnya macam daripada tu. dia sama je. Walaupun masa you kan tengok macam di banyak dia maksudnya sebab dah lah diorang tu so diorang dapat balance lagi. Maksudnya kalau sebab diorang dapat 21,000 kan beza 15,000 so dapat balance lagi so diorang boleh guna duit tu masa tu tapi diorang tak saving pun. Padahal diorang nak kena bayar lagi duit tu macam tu lah. So kita orang kena tambah. Pun 24,000. Buat you. Dia tengok kos kan? So aku bayar sekarang ada tunggakan pun semua tu. 160 bayar. aku bayar 160 sebulan. Apa kos apa? Pengurusan hotel management and catering. Mai paling mahal kos lo. Sebab diorang kena keluar masuk kos. Kalau banyak. Diorang banyak apa? Buku dia pun mahal. Pulau kan. Tebal. Tebal gila. Banyak duit diorang pakai semua tu. Kos lo dengan kos IT. Berapa? Apa? 20 lebih juga 20 maybe sama macam kos Hafiz semua. Kuis half-half pun boleh dah lagi lah. Mungkin lah. Aku fully government fully Swasta. swasta. Kalau macam tu pernah hadap situasi macam ni. Cuk nak. Kita tu sembang lain lah. Biasa. Sembang apa tadi? Sembang apa tadi? Umairah tak boleh jadi moderator kan. Dia yang akan lari. Banyak ke laut. Kalau macam shoot personal, Alhamdulillah tak ada masalah duit sebab time tu sambil belajar sambil kerja. Kerja apa tu? Yang tu dirahsiakan. Tak boleh begitu Tak boleh. Tak apa, akan dibagi tahu off camera ke sana? Boleh tak bagi tahu off camera tu boleh lah. Okay. Lagi cerita So macam tu Shoot dia kejap ketiau. Settle. Kerja macam ketiau mana-mana aku macam ketiau dapat lah RM10, RM15 dapat lah untuk support tu. Lepas tu time cuti sem biasa buat part time Tesco ke apa dapat RM1,000 lebih boleh dapat. Tesco mana? Tesco semua je? Tesco pula Paksen Kota Baru. Oh, pasal Kota Baru. Kau ke Pematang Pau? Belajar Pematang Pau, asal Kelantan cuti sem Oh, balik Kelantan. cuti saya bagi kerja. Biar kan sampai So buat lah dapat RM1,000 lebih yuran ATM 500 ke apa kan? Siap diploma. Banyak lah kan? Bayar pakai duit tu. 500 tu untuk pembelajaran masuk EU awal. Then lepas tu kerja je habis kelas pergi kerja malam pergi Kerja dekat mana? Kat Penang tu kan? Kerja kat yang Penang. dia lah, yang Coki Tiaw tu kan? Okay. So itulah setakat ni Alhamdulillah tak ada masalah. Nak resipi Coki Tiaw boleh WhatsApp dia? PM. Komen kat bawah. Sampai kat bawah subscribe. Nampak? cerita pasal tak ada duit ni kan.
Mai ingat lagi, Mai pernah tak ada duit kan, tapi aku minta lelaki tangguh. Cik, tak adalah. Tak adalah. Dia bukan, ya Allah, sebenarnya bukan sugar daddy. Dia macam ada. Dia macam kita tak ada duit, so kita adalah partner. Alah zaman you, korang mesti ada boyfriend-girlfriend lah, tu normal lah. Lepas tu, boyfriend saya yang baik, ex-boyfriend lah sekarang kan, ex-boyfriend main masa tu, baiklah juga kan. So setiap aku tak ada duit, dia kuno Siapa ex dia boleh claim lagi? Boleh Tinggal nombor akaun. Princess semua simpanan. Claim. Ya doh, dia setiap tu dia akan bagi macam tu lah, bagi duit macam tu. So ada tak pengalaman yang korang tak boleh lupakan sepanjang university ke college ke? University ya. Syur dulu. Tengah fikir. Tengah fikir pengalaman tak. Apa? Macam mana? Ke Mai? Mai dulu. Mai sentiasa di kemudiannya. Sebab zaman-zaman you aku penuh dengan kepelikan. Tak boleh lupakan, ada best, ada yang tak best. Okay, best dulu lah kan. Tak best dulu lah. Tak best dulu. Okay. Tak best apa banyak kawan toksik kot. Tak best, tapi first yang tak best sebab rasanya banyak kawan toksik dan itulah sebab first main duduk asrama, so main jauh dengan parents. So sebelum ni aku tak pernah terpisah dengan parents, so duduk asrama, padahal pucung dengan Bani tak tahu. Selalu juga, tapi yelah kita duduk tidur so itulah benda yang tak best. Macam apa dia beli tu, dia macam apa tak terpandang sana, dia letak atas kereta dia. sorry Tapi ni cermin. tak best tu ya, banyak toxic people. Lepas tu Kampung people. drama queen semua. Bukan nama aku drama kampung Jangan cakap aku ejek orang kampung dah. Tak. Itu zaman-zaman yang tak best benda lalui, macam tu toxic people. Macam mana kita nak handle that situation semua tu. Yang best pula maybe sebab zaman uni, zaman aku bukan model dulu, tapi pernah lah cuba modeling dekat. Banyak pengalaman ni. Manulah korang. Tak, pernah lah cuba modeling dekat. Cuba. Aku Kelantan. Cuba. Mana ada kata pergi cuba? Tak adalah. Maksudnya try lah model punya dunia macam tu kan. Sebab kita kan banyak duduk sendiri. Banyak Lepas tu benda nak edit ni. nak cari duit sendiri. So pernah lah. Lepas tu cerita pasal duit tadi, aku pernah jadi orang gaji. Kita dengan orang. Ya, serius lah? Cari duit. Kau nak cari kau gaji dekat kuis tu? Tak ada kan. Kisah aku. Malu lah kalau aku jadi orang gaji. Betul? Dia macam ni. Mai ada sebab aku dulu dalam kawan. So ada lagi seorang ni kawan baik ni, tapi bukan kawan yang tadi tu. Ni kawan lain lah. So dia seorang ni, sebab kita orang satu rumah tapi bilik lain-lain. So memang kita orang rapat juga. So pernah macam kita orang memang dah tak ada duit sangat. Bukan tak ada duit, ada je duit, cuma nak duit tambahan macam tu lah kan. Tapi tak terlalu banyak lah masa tu duit. Lepas pergilah kita cari macam, tak ingat macam mana situation tu, tapi kita orang ada cari macam job macam tu untuk part time kerja student semua tu. Lepas tu dia carikan untuk macam dia tak adalah orang kata orang gaji, cuma job dia lebih kurang orang akan nampak orang gaji lah. Sebab dia tulis kat situ pun bersih-bersih rumah, bersih toilet macam tu. Dia tulis macam tak adalah dia kata perlukan orang gaji, tak adalah, cuma ada job description pembantu kata rumah. Pembantu macam tu je lah kan. Lepas tu bila dah tu pergilah rumah dia, semua tu ada orang ambil semua tu. Lepas tu pergi rumah dia, rumah dia besar gila. Tak ada disuruh basuh sampah, lipat baju, bersih toilet. Tak ada memasak, kemas sinki semua tu, mungkin orang sibuk semua tu. Sedap lah. Aku lagi bayar untuk ini. Aku yang kan dibayar untuk ini. Tapi dibayar dibayar. Kalau korang faham benda tu, kau faham lah. Okay. Yang faham. So berapa boleh dapat sehari? Dia berapa hari yang kemas semua ada? Sehari je. Berapa ringgit dapat? Sehari je. Tapi 3 rumah. 3 rumah. Maksudnya macam sehari 3 rumah. Macam tu. Tak, aku pergi sehari je. Satu rumah, tengah depends lah. Satu rumah kaya tu 100.
Yang Sehari? buat macam tu. Yang tak masalahnya rumah orang kaya tu memang besar, tapi tak banyak benda yang kita boleh bersihkan. Ada second rumah ni, rumah dia rumah teres je. Tapi bersih, aku tak tahu dia ada dia main box dia buat wrestling ke apa dalam rumah dia. Bersepah gila rumah dia, tapi dapat RM50 je. Macam tu. Dia depends pada owner. Macam tu. Siapa yang ambil? Dia macam ada ejen ke? Ada orang tu ambil, ada ejen. Pasal ejen tu nak try aku pula. Okay, itu Dia dekat dah. Itu next. Bukan kat itu next. Dia kata pelik zaman tu. Patutlah Mai suka kemas office sebenarnya sebab dia memang ada pelamang jadi pembantu rumah. Macam tu lah, penat sebab macam kawan Mai ni memang suka mengemas. Aku tak suka lagi mengemas. Begitulah gitu. Setiap petang kemas office. Oh dah, lepas ada lagi ke? Sembang Apa je. pernah tak dilupakan? Pengalaman paling tak dilupakan, aku join satu show lah, perform untuk tarian kebudayaan lah. Aku rasa benda tu aku tak dilupa sampai sekarang aku ingat. Aku menari. Aku leader, aku tahu. Aku kan dulu nakal lah. Kali lecturer cakap, okay Afiq awak leader menari. Nganga aku. Aku lepas tu lawak sikit lah. Sebab time perform tu aku leader tapi aku lupa step. Bayar dari sana. Cuba nari sikit. Menari, aku dulu pernah menari kebudayaan. Sebab kebudayaan paling susah nak nari kan. Sebab dia Tradisional. dia macam kena. Lepas tu banyak actually aku tak lupa. Aku belajar sembelih lembu pula. Belajar sembelih ayam. Pergi kilang coklat. Itu masa sekolah. Aku sih pergi tu. Oh ya. Lepas tu aku pergi ke kilang koko. Lepas tu aku pergi free. Jangan trekking dengan member baik lah. Demi koko yang dicari. Demi koko yang dicari. Okay. Aku pernah feel koko curriculum. Aku fikir koko yang tadi tu. Mak aku tak tahu kot yang aku pernah feel koko. Dahsyat itu. Hari aku tahu. Oh. Kena repeat kan saya depan. Ini lah. Aku pergi. Pada tiba-tiba cikgu tu pergi field. Lepas tu aku nak pergi lah jumpa cikgu yang bagi aku field tu. Aku pergi office. Aku nak jumpa lecturer tu kan. Lecturer tu dah berhenti lah. Wajar. Yalah. Aku macam. Lepas tu aku pergi office pun dia cakap tak boleh buat apa lah sebab dah KA. Lepas tu aku nak cari cikgu, aku nak cari lecturer tu kan. Lecturer tu dah berhenti. Sedih lah. Aku macam aduh benda ni. Lepas tu tapi so orang selalu koko curriculum sampai SEM 3 ke 2. Tapi aku pergi SEM 4. Tiba-tiba ke SEM 4 aku kena pergi kau dah balik lah. Aku pergi kena tunggu pergi koko. Aku masuk kelab. Ya Allah, kelab apa Kelab memasak ke apa Sebab aku kena pergi kilang coklat. So lecturer yang SEM 4 koko tu cakap kalau Afif nak dulu ikut jalan semua, kita pergi kilang coklat semua ikut. Aku pergi lah ikut. Terpaksa lah pergi ke coklat. Tapi best juga dapat ilmu kan, dapat kawan baru. So aku dapat junior lah. Kena junior lah. So dekat situ aku kenal nama budak nama Afif. Aku juga. Nama dia Afif juga, Muhammad Afif. Sekarang dia graphic designer. So kalau korang nak buat design boleh jumpa dia, boleh WhatsApp dia. Edit video ni. Dia tak buat ini video, dia buat untuk graphic design. Dia fotografer dengan design-design tu tak ingat. Boleh lah, marketing ni. Boleh. Afif dengan seorang lagi aku tak ingat tu nama budak tu, Nero Damon nama dia. Dia beatboxer. Dia situ kena ada. Tu je lah. Sejak? Banyak lagi tapi kemalas nak cerita, terlalu banyak. Sejak? Pengalamannya. Pengalaman tak dilupakan. Salah satu bila ikut ni saja je nak ambil pengalaman. Okey, kawan ajak dia ajak je lah untuk ikut Muay Thai. Macam cewa Muay Thai. Okey, tak apa. Dia kan tak ada dia tak ada orang nak ikut dia. So dia ajak Jang ni. Sebab SEM 1 kan tak ada dapat kawan lagi kan. So dia ajak Jang, jom kita pergi kelab Muay Thai malam ni. Jamu dengan Muay Thai. Okey, boleh. Ingatkan senang lah first. Okey. Sekali bila dah sampai dekat pusat yang latihan tu, memang kena lari 50 pusingan. Lari satu dewan tu, 50 pusingan. Masa tu Jam memang tak suka berlari. Kawan ajak pergi jogging memang Jam reject. Bila dengar perkataan jom jogging, tak apalah, busy. Memang tak nak jogging. Memang Jam tak suka jogging. Sekarang suka. Sekarang tiap hari. Okey. Lepas tu memang lari juga 50 ni sebab Jam ada asma.
So memang tak habis lah 50 tu. Rasanya 10 pun tak sampai kot. Betul itu, betul. Lagi ni kau balik ada motor. Lepas tu okey tak apa, tak payah habis ke 20 tak apa. Lepas tu kena pumping sampai 50 kali. Kena push up, sit up, semua tu memang kena lah. Okey, aku ikut je lah. Yang semampu aku boleh. Kawan aku memang jenis yang dia memang pernah ikut karate sebelum ni. So dia memang dah mahir dah benda macam tu. Dia relax je dalam latihan tu. So aku balik tu dah lah. Kata Liu kalau orang pasang dia double decker. Jangan kat tingkat atas. So masa tu memang dah sakit semua badan tu. Memang nak naik tu pun memang tak boleh dah. Memang minta roommate kejutkan. Thank you lah pada roommate tu. Dia tolong angkat jam untuk papa jam untuk pergi ke atas. Punya seksa. Next day absent. Yelah. Minta MC dan kawan tu ajak lagi sebab ada latihan lagi. Dia kata Tak apa dah pergi lah. Tak apa dah pergi je lah. Betul ke? Tak apa lah. Putus kawan. Nanti lah ikut. Sampai sekarang tak suka. Sekali tu dah. Tapi pengalaman lah, pengalaman. Lepam kot. Yalah. Kesian jam. Kau belajar betul apa kau expect? Kau ingat apa? Sampah sampah. Tak lah, aku ingat untuk beginner tu dia macam ni sikit lah. Tapi tak. Tiba-tiba Dia bagi balance ekstrim terus. Bagi ekstrim tu. So tadi Mai kan ada cerita pasal toxic. Kita heavy sikit lah. Toxic. Kalau macam mana ya? Dia punya tu. Shoot dulu lagi. Shoot dulu lagi. Tak apa. Just Kau cakap ini talk show merah. tak, diorang sebab podcast ni sikit tau. Podcast diorang memang borak gitu-gitu je. So bila diorang edit, diorang dengar balik apa yang key point yang diorang tengah borak tu, itu saja tajuk. So diorang tak ada tajuk pun sebenarnya. So dia dah macam start kan borak macam tu. Betul kan Syuk? Diorang memang macam tu je Just podcast. continue. So dia tak ada tajuk pun sebenarnya. Gitu lah. Itu yang aku tahu tak. Itu je lah yang Mai tahu sebenarnya biasa podcast kita je lah. Toxic person tadi. Macam mana ni? Main Toxic dengan person. toxic person ni? Toxic person tu ni pendapat peribadi yang Mai faham lah pasal toxic person. Mungkin kefahaman orang lain macam selfish, macam ego yang selfish sama je kan. Selfish, ego. Lepas tu macam semua benda dia betul, rasa macam tu lah. Toxic person dan macam cakap belakang ke macam something negative about the people lah macam tu. So macam mana korang, pandangan korang dan macam mana korang handle benda tu? Toxic people lah. Toxic people toxic people kalau aku cakap aku tak ada kawan ataupun toxic people di kalangan aku, tipu lah. Ada, cuma mungkin dia punya sekeliling aku ni tak berapa teruk lagi kot aku rasa. Macam mana apa yang handle kalau So pandangan handle macam tu lah. Bagi aku kalau tak suka tak layan je kot, macam tu je. So kalau dia buat fitnah aku ke apa ke, nah itu kita ada law lah kan. Tapi kalau macam aku kalau tak suka aku tak layan je lah. Kau dia nak buat apa kau buat lah. Sebab aku berpegang sampai sekarang, mulut orang kau tak boleh nak tutup. Lepas tu ingat aku masih berpegang jugalah. Buat apa kita perlu risau benda yang tak perlu untuk dirisau. Aku buat sampai sekarang. Kalau macam jam? Toxic people. Kalau macam jam, sebab jam jenis yang susah sangat nak berkawan dengan orang pada mulanya. Memang jenis yang susah nak percaya orang. Tapi kalau dalam kalangan kawan tu memang tak ada lah. Sebab memang kawan aku pun sikit je. Sebab aku jenis yang memilih kat lah. Lepas tu toxic people ni berlaku dekat tempat kerja sebelum ni. Bukan sekarang, sebelum ni. Okay. So untuk Jang handle benda tu, sebab Jang pernah Jang punya bos bagi tahu you kena handle toxic people macam ni, senang je. If dia kata kita komen kat kita, kita tengok dulu komen dia apa. Kalau macam something yang kita rasa kita memang kurang dan boleh improve, kita improve. Tapi kalau komen yang sekadar nak usik, nak jatuhkan kita let it go. Tak layan. Yang tu aku setuju juga lah. Ya, itu setuju. Kita tengok komen tu. Kalau komen tu macam memang berkaitan dengan kita memang betul benda tu, kita ambil lah. Improve lah benda tu. Ya, betul. Kan? So kalau shoot? So shoot macam mana? Shoot last encounter dengan toxic people rasanya darjah 3 kot. Awal lah. Darjah 3. Time tu darjah 1, darjah 2 kira kawan baik lah dengan dia orang ni. Dan darjah 3 biasa budak-budak gaduh sikit.
gelar nama apa, bapak, ejen nama bapak apa. Okay. Start tu bergaduh. And then dah jam 4 tu bertumbuk dah dengan dia orang ni. Dah jam 4 bertumbuk. Jangan tiru Dia start daripada dah jam 4 tu boleh dikatakan Syuk ni seorang yang introvert, tak berapa suka berkawan sangat. Disebabkan kesan daripada toxic people tu. Dia suka ejek, suka maki. Dia jadi kurang kita punya self confident. Kalau Mai bukan kau, dia tak habis lagi. tak habis lagi Sabar lagi. So maknanya orang toxic ni dia toxic ni dia akan menyebabkan pertukaran personality pada orang yang dia toksikkan tu. Betul. Daripada seorang yang mungkin talkative sebelum ni, mungkin seorang yang mudah bergaul, dia jadi seorang yang pendiam, tak suka bergaul. So untuk bina balik self confident tu memang ambil masa lama. Ambil berapa lama? Berapa lama Syuk? Rasanya dah Syuk macam boleh start form 4 baru start bergaul balik. Lama juga Macam tu dulu. Tapi dalam masa tu tak pernah kena bully lah sebab orang tak berani. Orang dah tahu kisah apa yang jadi in between masa tu. Tak pernah kena bully. Aku pun start masuk college sebab aku macam Kau jangan bully. lebih boleh berani ke prison lah kot college. Sekolah ada je. Sekolah aku pun nakal juga, jahat juga, tapi tak ada lah. Bila masuk college ni lagi kot. Lagi apa? Lagi cong gila. Itu lah. Dia dah bebas time tu. Mana? Time for me. Lepas tu kalau Mai Time dia, pada dia dah banyak cakap aku rasa. time untuk saya bercakap. So kalau Mai just like pegang satu benda je sebab Mai tengok banyak YouTuber. So ada kebanyakan cakap benda yang sama. Dekat dunia ni ada 7 bilion orang. So kenapa kau nak kawan dengan seorang yang toxic tu? So kau boleh je kawan dengan 7 bilion lagi tu selain seorang tu. So aku pegang benda tu. So kalau tak nak kawan, just like amalkan konsep pergi mampus ramai jadi kawan aku macam tu. So sebab tu saya kental you guys macam Tak ada kawan sudah. Tak ada kawan sudah sebab aku ada apa yang kau tak ada je. Shame on you. Ya macam tu lah. Shame on you. Masih lagi. Shame on you lah. Kau bully-bully orang. Tu point dah. Alhamdulillah. Jangan bully-bully orang So nasihat dia sekarang, jangan bully-bully orang. Bully memang akan efek lah. Kita kan mungkin kita akan seimbang benda ni lebih mendalam. Nak nakal-nakal boleh, tak jadi salah. Tapi jangan buat sampai orang tu keterlaluan sampai jangan keterlaluan. ejek orang apa semua. Aku pun dulu nakal-nakal juga, tapi aku nakal Nakal-nakal gitu tak ada sampai nak ni orang apa, tak kacau orang, dah nakal diri sendiri. Tapi kalau hang nakal, hang kena tahulah apa yang akan efek kat kau nanti juga. Okay? Okay. Untuk last Last topik ke apa? Last topik dah je. Mai nak tanya je, korang ada idola tak? Maksudnya korang minat artis? Ada tak korang minat yang macam ada sampai kejadikan idola ke apa ke kan? Idola Bukan dola yang make you mana tu. Idola. Okay, idola. Artis minat lah, paling korang minat? Kat luar ke, kat lokal ke? Untuk dia ada kategori untuk balada, aku untuk balada. Gitu pula. Satu yang banyak-banyak tu. Idola kena artis ke apa? Penyanyi ke atau siapa? Tak kisahlah siapa-siapa, penyanyi ke, pelakon ke, pelawak ke, tak kisah yang macam tu lah. Ataupun influencer lah. Influencer boleh, tak kisah yang terkenal lah, Aku suka Syuk. Yang cari ya. Yang boleh search dekat internet ada nama dia. Syuk saya yang mana? Yang tu ke? Yang Dengan yang Panas FM tu ke? Panas FM, Hot FM Okay tak, aku untuk artis aku minat ni lah, aku minat G-Dragon. 전한 통이면 달려가 해고 발발이 공팔이 밟은 만나는 거다 좀 알려봐 난 연희가 애교 사건 Aku minat G-Dragon. Lepas tu aku minat satu je okay. Tapi G-Dragon lah. paling kan minat je. Extreme tak ada lah sangat aku extreme. Cuma aku teringin nak pergi konsert dia je ni actually. Tapi tak pernah sampai lagi lah. Tak adalah yang extreme. Aku cakap minat dia. Aku suka dia punya fashion ke. Lepas tu lagu dia best tu je. Tak jadi masalah. Bukan tak jadi masalah. Itu je lah. Bukan tak ada masalah. Aku pula cepat. Jiao Shi. Okay, Syuk ada minat
Artis. Minat lokal lah senang. Lokal artis Datuk M. Nasir. Itu international tau, lokal nanti cerita. Okay, lokal M. Nasir. Lokal Wow, M. Nasir. why M. Nasir? Sebab dia punya lagu tu dia bukan jenis straight to the point punya lagu. Dia Okay. ada cabar-cabar dia, kita kena fikir, kita kena explore dia punya lirik. Dia kena kias tak? Dia Dia ada, dia punya banyak kata-kata kiasan dia tu yang buat kita tertarik dengan lagu dia. Mari kawanku nyanyi. Bukan? Betul tak? Betul lah. Tak apa, nanti isi lagu Datuk M. Nasir. Mari mawarku raikan cinta tanpa cinta. Jangan ada. Jom. Jam International lah. Okay, kita pergi ke lokal dulu. Lokal ada. Idola kau macam wow. Maya Karim ke, Maya Karim. Stacy ke. Adam, Stacy bergabung. Meletup. Adam, Stacy bergabung meletup. Kalau Afin, lokal dia apa? Lokal. Aku lokal buat masa sekarang aku suka Fizu, Malik, tentu je. Abu Bakar Ali, Kan? Sabala. Sebahagian lokal dan tak. International. Jangan dengar je lah lagu tapi tak ada lah. Lah Ahmad. Idola. Masih lagi. Masih lagi. Itu je. Jam international tak ada. International kita ni Taylor Okay. Swift. Oh, Taylor Swift. Best. Okay. Pernah dulu pergi tahun 2014 masa dia buat konsert rap dekat KL. Masa tu study dekat Sarawak. So memang masa tu PT dah ada lah. Cuma nak beli tiket, nak pergi konsert. Lepas tu fikir panjang lah macam tak membazir. pergi. So tak kesampaian lah. Ingatkan pergi tak pergi punya. Lepas tu sekarang ni duduk kat KL. Dia pula tak buat konsert macam. Tapi tu lah yang paling dramatik nak buat, memang nak pergi konsert dia tapi Taylor tak Swift. sampai, tapi tak ada rezeki lah. So Taylor Swift dah attention berapa, to Taylor Swift, if you watch this video, please. Oh, Berharap sangat Taylor Swift video aku. Kawan aku pun tak tahu tengok. Dah faham Taylor Swift. Taylor Swift kat mana? Apa kau orang ni? Boleh, so siapa mungkin dia tag Taylor Swift lah. dengan Bruno Mars. Bruno Mars. Watch dia. Cut nanti mak aku tengok. Cut. Okay. So itu saja. Yes. Umur dah? Okay. Kalau main minat Blackpink, sebab aku tak ada lokal, sebab aku memang bukan tak minat artis macam lain gitu-gitu je lah yang betul-betul mengidolakan memang Blackpink, which is di international lah, even dari Korea. Minat K-pop lah cerita dia macam tu. So minat Blackpink, so Tak biasa salah minat K-pop. tak salah pun. So yang belilah album dia semua tu sebab memang minat Blackpink dari dia debut lagi, bukan memang baru minat, memang tahu semua tu. So sebenarnya soalan dia main nak tanya korang apa pandangan korang pasal yang macam kalau macam main kan yang minat K-pop kan ada segelintir orang akan ada stigma yang K-pop fans ni terlalu fanatik. Diorang tak suka K-pop fans sebab terlalu fanatik, taksub lah dengan orang punya idola semua tu. So tak kisahlah, tapi luar negara ada je macam fanatik fans ni. Tapi so apa pendapat korang pasal benda tu? Pasal fanatik fans. Huraikan sikit-sikit macam tu. Kalau macam mana sedap. Pandai ya. Lepas. Ya. Fanatik. Macam mana? Yang macam mungkin pergi rumah artis tu ke sampai stalk dia ke macam tu yang mengganggu Macam psycho privacy. pula. Apa pandangan korang pasal benda-benda tu? Pasal nak minat tak salah, tapi kau dah sampai fanatik, sampai nak mengagumkan kau punya idola tu, rasa macam tak patut aku. Sebab ada lagi yang patut kita agungkan. Ya, betul. Dan tak sure, tak tahu nak kupas macam mana pasal tu lalu tak suit ni. Sebab dulu ada tahu agama BTS kalau korang perasan. Alah bodoh lah Pia itu. Nak sebut tadi takut. Dah lah aku react video diorang. Oh ya. Kita tu yang dekat nanti tak apa. Sebab pasal agama BTS tu itulah yang mak kata fanatic fans yang taksub betul-betul BTS tak salah. Okay, BTS tak salah. Yang salah dia punya fans dia. Sama baik. So korang ada Pandangan aku kau fanatik sangat itu tak patut Sebab fanatik pun dapat apa? Ya, dia tak apa-apa. tak kenal kau pun. tak sedap pun. So, dah betul. Tak payah aku nak fanatik, delete dah. Just minat tu okey lah. Minat. Layan. Kalau kau minat okey sedap lagu, cuba kalau kau nak nyanyi lah, tak salah. Tapi
Kau dah macam gila-gila. Kalau orang kutuk sikit artis kau, lepas tu kau nak melenting tu, pelik dah. Tak payah. Kalau ada orang kutuk artis aku yang aku minat pun, aku macam kau lah, itu punya hak kan. Kau nak komen lah dia, tak kisah. Aku siap berbalas habis. Macam Hafiz kecam tadi, Amai macam tu. Aku pernah lalui tu. Okay, Jan. Aku ada kecap. Jan? Kalau macam jam minat pada fan tak salah. Kau minat pada fan perempuan ke fan lagi tak salah. Benda tu kita punya opinion dah. Kita punya preference. Rujukan. Rujukan idola kita kan. Tapi sampai dah tidur pun dengan gambar dia tu macam something wrong dengar ni. Mana ada kan dia? Tak tadilah tidur tapi wallpaper handphone gambar Blackpink. Something wrong. Benda kalau setakat handphone tu tak ada. Tapi sampai kita lupakan apa yang penting dalam kehidupan seharian kita. Kalau nak minat fan tu rasanya tu better ayahlah kot. Better kurangkan lah. Bukan tak boleh, cuma kurangkan lah. Okay, rasa itu je kot kita nak borak untuk petang ni. Sekarang pun dah pukul 4.30, kita dah nak balik actually. Kita orang rekod sebelum balik. So lepas ni sekarang bulan puasa, so kita orang dah nak tamatkan video ni. Okay, video ni terima kasih kerana sudi menonton sehingga habis. Thank you sangat-sangat lah, walaupun kita orang actually dalam proses untuk growkan kita orang punya channel YouTube. Harap korang dapat beri support dan sokongan dan beri komen-komen. Jika ada kekurangan boleh komen kat bawah, beritahu apa semua tak puas hati boleh komen. Itu je lah. Okay, so itu saja. So kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya, InsyaAllah dalam next week juga. So guys, jangan lupa hope you guys enjoy the video and see you soon. Dan jangan lupa subscribe, share, like, komen. Tekan button lonceng tu. Tekan button lonceng dekat tepi ni. Subscribe. So bye. bye.